Hai, Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana menonton channel saya. Hari ini saya akan jawab persoalan daripada salah seorang daripada orang yang komen dalam channel saya tentang apa nak buat ya bila gaji pekerja yang dah layak kena bayar cukai. Jadi kita tak tahu apa yang kita nak buat. Ini kali pertama, okey. Sebelum tu saya nak beritahu ya, okey, bila ada kita bayar gaji pekerja lebih daripada 3,000, eloklah kita ambil tahu tentang ini ya. Okey, pertama, apa tu PCB? Okey, bila gaji pekerja kita lebih daripada 3,000, pada keadaan-keadaan tertentu ya, dia ada cara dia kira. Kita kena buat PCB sebagai majikan, kena buat potongan cukai berjadual. Apa tu? Apa kaitan dengan perniagaan anda? Okey, PCB ni adalah potongan cukai bulanan pendapatan pekerja kita yang kita bagi setiap bulan tu. Jadi bermakna company kena ambil duit cukai tu yang sepatutnya dibagi kepada pekerja 100%, tapi dia ambil satu portion yang ditetapkan dan kita sebagai orang tengah kita kena bayar portion tu kepada lembaga hasil dalam negeri. Itu kita punya peranan. So lepas tu, okey ya. Okey, kita jangan keliru antara dua cukai ya. Sebenarnya kita kena tahu ada dua benda yang berbeza antara potongan cukai berjadual dengan cukai syarikat, okey. Cukai PCB ialah kita ambil gaji pekerja. Gaji tu pekerja punya, bukan kita punya. Kita dah bagi dekat pekerja dan kita bayar kepada lembaga hasil dalam negeri. Itu berbeza dengan cukai syarikat. Syarikat ialah cukai yang dikenakan ke atas perniagaan kita. Dua benda yang berbeza ya. Okey, kita kena clear yang ni. Kita jangan ingat PCB tu sama dengan cukai syarikat. Aku dah bayar cukai syarikat, kenapa aku bayar ni? Tak. Cukai syarikat. PCB ni adalah khas untuk pekerja. Duit gaji pekerja tu. Okey. Pekerja kita kena ke tidak potongan cukai berjadual? Pertama kita kena semak dulu. Adakah gaji dia gaji yang layak dikenakan cukai? Okey, yang kedua kita kena mesti pastikan kita guna sistem payroll yang betul, yang diiktiraf, yang diauthorize. Sebab cukai setiap individu berbeza. Dia ada rules dia ada cara dia. Jadi kita kena pastikan kita tahu layak ke tak dia nak bayar cukai. Okey, kita tak boleh buat guna Excel lagi. Kita memang kena guna sistem. Yang ketiga, kita kena pergi LHDN, daftarkan sebagai majikan. Dan yang keempat, kita kena update tanggungjawab kita. Kita kena tahu apakah tanggungjawab yang kita kena buat dan kita kena hantar report apa kepada lembaga hasil. Okey, kita tengok satu-satu. Okey, satu, ambil tahu jumlah gaji yang dikenakan cukai. Okey, ambil tahu gaji minima yang dikenakan cukai. Kita kena tahu asas macam mana nak kira potongan cukai berjadual ni. Okey, lepas tu contohlah gaji 3,000 lebih tu, kita kena tengok status dia, dah kahwin ke belum, atau itu pun menjadi satu faktor. Lepas tu cara senang ya, saya cadangkan dekat sini cara senang untuk cek gaji pekerja kita dah kena bayar cukai ke tidak. Kita boleh guna kalkulator yang ada dekat dalam online, free je. Kita try letak berapa gaji kita bagi kat pekerja, tengok dia orang ni layak ke tidak bayar cukai. Kalau layak, dan kita kena buat tindakan yang selanjutnya. Okey, nanti saya tunjukkan macam mana cara PCB calculator ni digunakan. Okey, cara kita nak kira kalau kita pergi dekat mana-mana website. Kat sini saya gunakan website pcbcalculator.my. So dekat sini kita boleh letak gaji pekerja kita. Contohlah kita bayar gaji pekerja kita 1,200. 1,200 saya letak je kat dalam ni, dia akan kirakan PCB, EPF, SOCSO, AIS dan income tax calculator. Okey, turun kat bawah ni dah bagi tahu dah. Kalau 1,200, APF berapa, SOCSO berapa, EIS berapa, PCB tax berapa. Yang kat sini saya galakkan untuk tengok lah ya. Okey, kalau kita letak gaji staff ni, kalau kita ada bayar staff gaji 3,000, adakah dia dah layak bayar income tax? Nampak? Income tax tak ada. Okey, ini dia dah bagi dah salary dia, net salary dia 2,649. Contohlah kita bayar gaji 4,000. Okey, 4,000. So kita ada staff gaji 4,000. Automatik sebenarnya kita tahu 4,000 kira memang kena bayar income tax. Nampak? Memang kena bayar income tax. Setiap bulan kita kena tolak daripada gaji dia. So bila kita tolak daripada gaji dia, kita kena bayar kepada income tax. Bila kita tahu dekat sini dia dah layak kena bayar,
automatik kita kena buat tindakan sebagai majikan, tanggungjawab sebagai majikan untuk membayar PCB. PCB kat sini, potongan cukai berjadual, income tax kepada government. Jadi lepas tu apa kita kena buat? Saya beritahu step-step yang anda kena buat, jangan terlepas. Okey. Yang kedua, mesti guna payroll system yang betul. Sebab bila kita bayar cukai berjadual ni, kita kena bagi slip gaji yang betul. Berapa banyak kita potong setiap bulan. Dan kita kena ada total pembayaran cukai tu setiap bulan sampai setahun. Dan kita kena bagi report tu dalam bentuk dipanggil EA form kepada kita punya pekerja. Benda-benda ni semua untuk dibuat secara manual amatlah susah. Jadi saya cadangkan guna sistem pembayaran gaji yang betul, payroll system. Okey, payroll system pula kita kena tahu payroll system hanya digalakkan guna payroll system yang disarankan. Okey, itu nanti kejap lagi saya cakap. Okey, perlukah anda keluarkan wang banyak-banyak untuk hire orang, pihak ketiga, eksternal? Sebenarnya tak perlu. Kalau pekerja yang kena bayar cukai tu 1-2 orang saja, ada caranya. Cuma anda kena berusaha sedikit untuk memahaminya. Okey. Kos bergantung pada situasi anda lah. Kalau kos anda tinggi sangat nak hire orang, baik tak payah, anda boleh buat sendiri, tapi ada caranya. Okey, guna sistem yang diiktiraf. Okey, nanti saya beritahu detail tentang ni. Okey, tengok ya. Okey, anda log in dulu pada hasil.gov.my. Lepas tu kita tengok ya. Kita nak kena buat income tax, bukan benda yang boleh buat pakai SL. Saya tak galakkan. Sebab pembayaran income tax untuk gaji pekerja ni ada banyak form. Pada akhir tahun kita kena bagi EA form pada kita punya pekerja. Jadi semua tu kena generate. Tak boleh nak guna SL, nanti salah. Okey, kalau tersalah kira semua. Dan kita kena sentiasa update dengan pernyataan terkini daripada menteri, bajet. Benda-benda tu saling berkait. Lepas tu untuk kira gaji yang patut dibayar cukai pun berbeza-beza, ikut umur, ikut pendapatan, ikut status berkahwin ataupun tidak, dan berapa caruman EPF yang semuanya kita kira. Jadi lebih baik anda gunakan software. Okey, gunakan perisian. Contoh ya, dekat sini Income Tax Malaysia kan, Lembaga Hasil dan Negeri telah bagi tahu kita ni ya, senarai pembekal dan perisian yang diluluskan yang match dengan kehendak Income Tax Malaysia. Jadi dekat sini, bila klik dekat sini, kita nampak senarai-senarai pembekal yang diiktiraf oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri. Kat bawah ni ada banyak, boleh tengok satu-satu, boleh pilih mana-mana yang anda suka. Okey, pilih mana-mana yang anda suka. Dekat sini ada banyak. So kalau ada orang datang kata dijual software untuk payroll senangkan kerja anda kena tengok ada tak nama senarai pembekal tu dalam di sini. Kalau tak ada, jangan beli, menyusahkan anda. Sebab mereka yang ada nama kat sini, diorang kena update terkini daripada bajet. Kalau bajet kata ni boleh, tu tak boleh, semua akan diupdate oleh mereka. So kita akan dapat latest information. So jangan ambil software yang tak ada dalam senarai ni ya. Okey. Next slide. Okey, saya cadangkan guna e-payroll KLBXP. Kalau ada 1-2 orang pekerja je yang kena bayar income tax, cukai pendapatan PCB ni, gunakan je software daripada e-payroll KLBXP. E-payroll KLBXP, dia boleh tolong kita kira salary, pemotongan cukai berjadual, SOCSO, EPF, senang. Dia boleh generate pula tu, generate kat kita payslip, EPF, SOCSO dan PCB. Yang kita perlu yang hantar dekat tax, kita perlu bagi pekerja setahun sekali EA form, semua tu boleh di-generate melalui e-payroll KLBXP. Kita kena belajar sikit lah cara nak guna e-payroll KLBXP ni. Okey, kalau anda dah ada account dekat KLBXP, majikan, okey, boleh buka. Lepas tu dekat sana kita boleh nampak e-payroll ya, kita boleh gunakan kat sana. Okey, sekiranya anda dah ada account. Okey, tahu tak? Nampak ni, terpampang besar ni, e-payroll.
helping employers to digitally manage and maintain employee salary record. Ini adalah aplikasi daripada EPF untuk bantu kita buat payroll online. Dekat sini, siapa-siapa yang ada pekerja yang kena bayar PCB, tak payah pening-pening kepala lagi cari software yang kena bayar, yang tidak mampu dibayar, malah kadang-kadang lebih tinggi daripada gaji pekerja yang kita nak bayar. Apa kata kita guna e-payroll? Okay, kita guna e-payroll daripada EPF ni senang. Okay, kalau kita nak guna software daripada luar, kita ada banyak dalam 2-3 orang pekerja, saya rasa baik kita gunakan software yang diiktiraf oleh income tax. Ya, senarai dia kita boleh tengok dekat sini. Dekat hasil government.my, majikan senarai pembekal perisian majikan. Beli yang ni je, jangan beli yang lain yang tak ada. Jadi dia punya data tak synchronize dengan kehendak tax. Sebab kita kena tahu income tax ni dia sentiasa berubah, dia tak sama. Dia ikut bajet kerajaan, dia ikut akta terkini. Jadi untuk kita sentiasa update adalah terlalu sukar untuk buat secara manual. Sebab tu kita kena guna sistem. Jadi kalau kita tak mampu beli sistem baru seorang dua, kita gunakan e-payroll daripada KBXP ni. Belajar guna dan kita boleh berurusan dengan KBXP. Dia orang akan ajar kita lagi bagus lah daripada kita menghabiskan duit untuk beli software. Tapi kalau pekerja kita banyak, better beli software kerana e-payroll KBXP ni ada limitation. Dia hanya pada pembayaran gaji je. Dia tak boleh update cuti ke, medical ke, benda-benda lain tu kurang. Jadi ada limitation dia. Tapi kalau pekerja kita sedikit, tak salah kita guna e-payroll KBXP. Okey, yang ketiga, pergi LHDN, daftarkan majikan. Daftarkan majikan, beritahu saya ada staff yang kena bayar PCB, jadi macam mana saya nak daftar. Daftar kat sana, kalau boleh dapatkan e-data PCB, di mana anda boleh gunakan online, macam mana dah hantar caruman online, macam mana anda buat EPF, SOXO, macam tu. Dan kiranya ada masalah, ada latest up-to-date information, mereka akan beritahu. Kalau boleh dapatkan pegawai bertugas, jadi senang, tidak ada apa-apa masalah, boleh cakap dengan dia orang. Dia tak perlu orang ketiga yang kena bayar lagi fee kan. Kadang-kadang perniagaan kita tak adalah untung sangat. Okay, pada hasil dalam negeri, hasil gov.my, cuba pergi sana. Kita sekarang majikan ya, kita tekan dekat majikan, hasil, nampak hasil perkhidmatan majikan. Pergi dekat majikan, tekan je dekat majikan ni, semua ada di sini. Okey, majikan, semua tentang majikan ada dekat sini. Sebab kita nak bayar tax untuk ni kan, tanggungjawab, garis panduan, manual, semua ada di sini. Lepas ni yang paling penting, pergi dekat lembaga hasil dalam negeri, cakap saya majikan, saya nak register e-data, di mana kita boleh buat penghantaran ya. Yang nampak tak aplikasi e-data yang disediakan, dan kita akan dapat password. Daripada situ kita boleh register dan memudahkan kita untuk bayar. Guna e-data PCB memang senang. Saya harap kita yang mana kena bayar potongan cukai berjadual ni, pergi dekat lembaga hasil, buat akaun ni, dan lepas tu kerja akan menjadi mudah ya. Kena ada. Dia sama juga macam EPF dan SOXO. Bila kita ada ePCB, kita nak bayar cukai untuk pekerja setiap bulan sangat mudah. Kita klik saja, kita boleh bayar macam kita bayar EPF dan SOXO juga. Okey. Yang keempat, ambil tahu apa tanggungjawab dan majikan anda sebagai majikan. Apa tanggungjawab anda. So kalau boleh, pergi lawat ni. Saya dah letak kat sini satu website, pergi dekat hasil gov, nampak majikan, manual panduan untuk bayar PCB. Lepas tu anda kena kenali borang-borang apa, EA form tu macam mana nak hantar, kena bayar apa, kena guna borang apa. Lepas tu kena tahu tarikh bila anda kena bayar, kalau lambat kena denda. Cara bayaran boleh buat online, kalau anda buat manual sedikit susah. Okey. Lepas tu tanggungjawab anda pada pekerja, anda kena serahkan pada pekerja tiap bulan dia punya slip gaji bulanan. Dalam tu kena ada potongan PCB, dan setiap tahun anda kena bagi borang EA form. Okey, sebagai majikan, apa tanggungjawab anda kepada lembaga hasil? Anda kena serahkan kepada lembaga hasil negeri potongan gaji bulanan yang anda potong daripada pekerja tu. Anda kena ambil duit tu, bayar dekat LHDN. Lepas tu anda kena pula update tahunan bayaran anda kepada LHDN. Ini semua ada form-form dia, di mana anda boleh buat secara online, lebih senang.
Contohlah situasi saya bagi. Borang yang anda perlu hantar, anda kena tahu. Keadaan tertentu pun anda kena tahu. Okey, contohlah gaji yang anda perlu pegang kalau pekerja anda berhenti. Okey, kena laporkan pekerja berhenti dan meninggal. Okey, contohlah keadaan tertentu di mana gaji perlu dipegang. Kalau pekerja tu nak berhenti, you kena hold dulu gaji dia sebab you kena declare dengan income tax. Ada tak apa-apa hutang ataupun tax yang dia perlu bayar. Kita ada right untuk hold gaji dia. Kat situ ada akta. So kita kena ambil tahu, kita kena baca dan kita kena faham. Ini tak susah sangat sebenarnya. Kalau kita tak ada tak ada latar belakang pun kita boleh baca. Dan kalau kita tak tahu, kita sebenarnya boleh call je LHDN, dia orang akan bantu kita. Okey. Terus pergi dekat hasil.gov.my, ambil majikan, baca dekat sini, tanggungjawab majikan. Kalau ada PCB, kita kena guna borang-borang berkenaan, ya. Kita kena tahu macam mana cara pembayaran dia, semuanya kita kena tahu. Kita kena ambil tahu. Kalau tak tahu, baca tanggungjawab majikan, dia tulis dekat sini apa yang anda kena buat. Okey. Borang E ke, borang CP8E ke, semua ni anda kena buat. Okey, tak boleh escape. Lepas tu panduan semua ada di sini. Baca satu-satu. Okey. Okey, itu saja perkongsian saya hari ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau ada apa-apa komen, drop. Ada persoalan pun boleh drop. Support saya dengan subscribe dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.